mencuri, report polis, usaha tangkap, usaha apa yang mampu. Jadi kita banyaklah berlaku hari ni yang merompak duitnya, duit rakyatnya, yang merompak segala harta, khazanah. Kita usahalah nak tangkap ke, usaha tukar. Tuan-tuan fikirlah sendiri mana yang boleh buat. Yang kata, ya doa, kita doa juga. Cuma ikhtiar tu kena ada. Kalau begitu habislah semua pencuri dalam penjara keluarkan. Kita doakan dia dapat hidayah. Apa jadi kan? Jahanam. Pencuri dia ada tempat, merompak dia ada tempat. Jadi faham kita malam ini yang mana dunia tak ada nilai. Allah tak bagi minum, kalaupun sebesar sayap nyamuk ni Allah bagi dunia, tak apalah, dan biarlah. Kita buat apa yang Allah perintahkan. Kaya tak kaya cerita lain. Jangan kita kata, oh saya dah solat lama dah, kenapa tak kaya-kaya sah? Jangan. Serukan solat. Solat jadi kaya ke miskin itu cerita lain. Solat tetap kena buat, itu kewajipan. Ada orang Allah bagi kekayaan, dengan dia solat, dia ikut perintah Allah, ada. Ada orang tetap dalam itu, ada. Teruskan buat, yang penting kita tak tinggal perintah Allah, itu yang penting. Boleh faham tak? Buat kerja. Ada orang dia dengan pekerjaan tu dia lambat nak naik pangkat. Ramai tuan yang pergi umrah ni dia ada 2 penyakit. Dia cerita ni umum lah. Ustaz, saya ni tempat kerja, orang khianat saya Ustaz. Orang zalimi saya sebab nak naik pangkat. Ada tuan pun yang bekerja di, tuan mesti tahu lah, yang kerja di pejabat ke macam mana, mesti ada. Sebab nak naik, dia berjatuh orang lain. Jadi kita buatlah cara betul. Tak apalah kalau kena, kita jangan buat orang lain. Dia naik pun kalau dapat naik dengan cara tak elok, duit tu semua tak berkah. Jadi kita buat cara elok, biarlah lambat, tak apalah. Buat cara yang betul. Yang kedua, penyakit bila mana tak puas hati lagi, dah zalim, dah jatuh, tak puas hati lagi, hantar gangguan jin pula. Ini biasanya orang lelaki tak dapat nikah dengan perempuan. Kata kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat, dia hantar gangguan. Dia hantar gangguan, kawan tu kena, dia tu dah syirik lah. Dia buat perkara yang khurafat, syirik lah. Itu dah masuk bab lain pula kita. Jadi jangan buat, tak dapat lah. Usaha cara lain pula, banyak lagi upaya lain. Jadi bila kita tahu tujuan hidup, ke mana kita akan pergi, takdir kodok-kodok tu semua termasuk dalam rukun iman. Kita dah bincang dah sebelum ni. Kita nak bincang macam mana nak hidup cara Islam. Sebelum ni kita cerita akidah, ibadah, kita nak bersama keluarga cara Islam macam mana, dah selesai semua. Sebab tu buku ni kalau kita ikut tu persatu, insya-Allah kita tahu apa tujuan. Maza yani, apa tujuan kita hidup dalam Islam. Baik. Jadi kita tahulah, tak usah sibuk dah dengan dunia sangat. Boleh kerja dunia tapi jangan keterlaluan sangat. Kalau ada orang pergi kerja balik, tak balik rumah, tidur tempat kerja, keterlaluan. Sudah-sudah. Ada masa rehat badan, ada masa untuk berehat. Allah tetapkan malam berehat, siang bekerja. Jangan keterlaluan, kerja belajar pun tidak. Tak tahu ujung pangkal solat macam mana, Fatihah betul ke tidak baca, tak tahu ujung pangkal. Jangan jahil sangat. Baru ni pergi umrah, semayang pagi Jumaat. Biasanya kadang-kadang dia buat sujud sejadah. Di Malaysia kita setiap minggu, tu benda tu sunat, tak apa. Cuma bila buat kali tu, hari tu dapat, maknanya kita pergi semayang Jumaat tu dapat solat sujud sejadah. Balik tu sarapan, dia sembang. Dia tanya, Ustaz, kenapa tadi semayang subuh 3 rakaat? Ada orang rukuk, ada orang tak rukuk. Saya pun, saya rukuk juga lah. Ada orang terus sujud, saya rukuk juga. Sebab ada orang lain. Saya kata, itu bukan 3 rakaat, itu 2. Imam baca ayat yang tentang sujud, kena sujudlah dalam surah sejadah. Ikut je imam sujud, lepas tu bangun. Itu masih rakaat pertama. Tapi kenapa Ustaz tak bagi tahu? Kita pun tengok kan. Tuan, kita anggap benda tu basic lah. Kalau dia biasa pergi surau masjid, kalau pun tak biasa pun, tapi dia pernah pergi, benda tu tak janggal bagi tuan-tuan. Tak pelik semayang sujud sejadah, tak pelik. Sebab tuan-tuan tahu benda tu dah biasa, 20 tahun dah. Ada orang tak biasa. Jadi walaupun dengan kekayaan yang ada Allah bagi kepandaian, jawatan besar, tapi jahil tu tak sempat belajar. Kita tak sangka lah sampai tahap itu dia jahil. Cara bercakap agama macam pandai, tinggi cakap ibadat, sebab basic asas solat. Jadi ni yang berlaku dalam masyarakat hari ini, kejar sangat dunia, nak belajar tak semua. Itu tak tanya lagi bab bersuci, benda basic
bab hukum halal tu tak cerita kita. Ni gelang. Gelang, subang lelaki lah, subang, rantai, cincin tak apa. Ni semua haram bagi lelaki. Tak perlu nak bincang panjang. Habis Ustaz, gelang mau pakai masa musim haji tu, itu harus dalam bab dia nak pakai pengenalan apa berlaku kematian ke atau terbakar benda tu, tak hanya itu bab lain. Ni saja-saja pakai. Rasa macam macu sikit gangster abang dalam kawasan. Tuan jelas ada orang pergi umrah pakai gelang, pakai rantai lagi. Ada. Yang boleh kita tegur. Dia bagi tahu Quran, dia bagi tahu dalil hadis, tak, dia rasa selama. Tuan nak bangga dengan siapa? Nak tunjuk kata dia tak nak dengar cakap Mutawil, walaupun Mutawil tu muda daripada dia. Boleh tak? Ni tuan, batu suruh bagi tahu, ni dia dunia. Tak usah bangga sangatlah dengan dunia. Buka lah, tinggal. Tak kira mahal mana pun, tinggalkan. Sebab nak pergi menghadap Allah tu. Bukan kata dekat Malaysia boleh tak, mana-mana tempat. Cuma bila pergi sana dah tempat yang terbaik dah. Allah pilih, yang terpilih menjadi duyufur rahmat tetamu Allah. Bukan semua orang dapat. Jadi benda-benda macam ni kena lepaskan dunia. Jangan simpan sangat. Dia kata dunia tu dunia. Simpan sayang ni mahal ni orang bagi dia. Tak mahal, simpan tu bagi orang perempuan pakai. Jadi kita orang lelaki ada bahagian kita, orang perempuan tak boleh lah. Orang lelaki boleh kahwin 4. Yang bab ni dia suka hurai. Tak payah hurai banyak. Cuma nak bagi tahu dia ada lelaki punya, ada perempuan punya. Perempuan tak boleh buat macam lelaki, lelaki tak boleh buat macam perempuan. Dan Allah dah tetap elok lah. Kita je rasa macam ni tak adil, ini adil, tak sepatutnya. Tak, Allah dah tentukan. Cuma nak buat tu, kalau dia nak kahwin sangat lebih 1 ke 2 ke, dia kena ada ilmu juga. Ilmu rumah tangga, ilmu keadilan, macam mana nak sama kata. Dia tak boleh kata saya mampu Ustaz. Saya duit saya mampu, nafkah pun akan buat batin pun saya mampu. Saya pun pernah berbuat benda bukan pakai perempuan. Tapi tak apa, ini untuk ubat. Untuk kuat. Ubat. Tak tahu, dia kata macam magnet je. Ingat asal keluar fatwa dah sebab tu. Mesti boleh rujuk tadi. Saya jawab sekadar ilmu saya lah. Perkara tu pun dia bukan 100% sebagai ubat. Maknanya pakai tu, maknanya lancar. Dia ialah faham. Dia gelang tu dia depan tu dia ada biji. Maknanya seolah-olah bila pakai tu magnet, dia boleh tarik kita punya darah berjalan elok. Sikit sangat pun maknanya kesan dia yang betul-betulnya. Selebihnya dia lebih pada bergaya. Bergaya tak, siapa yang cakap dulu dia ada musim dia kan. Semua pakat beli gelang, apa gelang nama tu. Dia ada gelang, ada nama tu kan. Semua pakat beli jadi famous, glamour kan. Yang pertama dia psikologi kita. Air ni pun kalau saya cerita tuan kan, orang lelaki kalau minta maaf sebut, kalau nak jual produk, orang lelaki ini dia untuk ubat kuat. Cerita air mineral ni labus ni. Saya cerita untuk laku tu. Orang perempuan minum air ni jadi awet muda. Mesti laku. Tak ada benda kan, air ni tak ada apa-apa pun. Dia psikologi kita adalah sikit-sikit, tapi tak adalah bantu sangat. Jadi kalau lama dah hidup tuan, doktor pun pakai habis dah. Itu pun pakai bukannya nak semua jaga elok kesihatan. Solat jaga, makanan tu jaga. Benda tu sedikit sangat membantu. Jadi nak membolehkan sepenuhnya pun tak boleh juga. Rasa-rasa tak perlu, tak usah pakai lah. Tanggalkan tuan kan. Alhamdulillah saya tak pernah pakai. Saya ingat ramai ni orang lama tu pun tak pernah pakai kan. Bekerja keluar peluh tu untuk kesihatan. Jadi sekarang ni macam-macam benda dia nak jadi macam membolehkan juga. Nak juga. Kok pusing nak juga. Tak payah. Benda tak boleh. Tak usah nak pusing. Jadi itu jawapan saya ada. Cuma buka dalam fatwa tengok ada dah benda tu tentang gelang magnet apa nama. Boleh kan? Tak kuliah. Baik. Jadi kita jelas apa itu dunia. Yang seterusnya, yang ketiga, tujuan atau bagaimana untuk kita hidup sebagai seorang Islam, kita mesti tahu bahawasanya mati itu pasti. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi pasti binasa, dan wajah Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan akan turut kekal selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Namanya hidup, dia mesti mati. Tak kira manusia,
Tak kira tumbuh-tumbuhan, binatang, segala yang hidup dia pasti mati. Kita manusia hidup, kita tahu ramai dah mati. Tiap-tiap hari ada orang mati. Yang keluar berita, yang tak keluar berita. Kita kena sedar bahawasanya kita akan mati. Bila, bagaimana, di mana, wallahu a'lam. Tak ada satu keadaan bila nak dekat mati Allah bagi tanda-tanda yang confirm. Sebab tu bila tengok orang meninggal, pemberita dia suka cari berita-berita. Dia pergi tanya waris, kawan tu tengah sedih keluar mata, ada tak tanda-tanda 40 hari kematian? Dia suka bab tu, dia suka-suka. Orang sibuk lah bab tu. Dia dah meninggal, selesai, tutup buku amal kejahatan dia, amal kebaikan. Amal kebaikan boleh panjang lagi kalau dia ada buat amalan sedekah, doa, anak yang soleh. Terus dia pun apa tanda-tanda dia? Itulah yang waris pun boleh tahan ayat dia. Itulah dia tak lalu makan. Kebetulan. Yang kita tak sibuk, yang tanda-tanda sebelum mati macam mana tak usah sibuk. Yang nak sibuk kan amalan kita macam mana. Sekarang waktu sehat, waktu kita ada kudrat, waktu kita ada masa, gunakan sebaik mungkin. Allah panjangkan usia, alhamdulillah. Banyak masa boleh buat terluang, boleh guna lagi. Yang umur pendek mungkin tak banyak dosa dia buat. Yang umur panjang mungkin dulu dosa dah banyak buat. Allah beri peluang untuk hidup, minta ampun, bertaubat dan sebagainya. Jadi kita semua akan mati. Macam mana keadaan kita mati, itu yang kita nak, yang kita doa. Matikan kita dalam husnul khatimah. Allahumma nakhtim alaina bi husnil khatimah wa la nakhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam sebaik-baik kematian, jangan kau matikan aku dalam seburuk-buruk kematian. Kita hidup, katakan dia hidup dalam keadaan baik sepanjang masa, tiba-tiba ending tu mati tu tak cantik. Itu kita bimbang, ending tu. Dia hidup dia tak baik, nampak macam jauh dengan Allah, tapi ending dia sebelum mati dia taubat. Itu baik. Sebab itu kita nak kalau boleh masa hidup pun cantik, masa nak mati pun elok kematian. Cerita pun kita tengok daripada awal sampai akhir, hero-hero menang, 15 kali hero kalah. Cerita ni tak best. Cerita hero kalah, last kali hero menang. Cerita tu best. Tapi kalau boleh nak semua hero menang, tak ada pula cerita itu. Jadi kita pun nak bila mati yang dalam keadaan baik. Sebab daripada situ dia akan bawa macam-macam cerita. Inilah memang manusia, kita tak boleh tutup mulut dia. Tapi orang akan bercerita dia tu mati macam ni, keadaan macam ni. Mati dalam keadaan, kalau kata solat, penat sangat solat. Kalau tak boleh solat, sakit lutut, sakit pinggang, susah nak solat. Tak boleh solat duduk. Solat duduk, mati dalam solat, baik juga. Mati dalam solat, husnul khatimah. Daripada mati sembang-sembang, gelak-gelak tengok majalah. Kalau orang suka buat cerita lawak sekarang, habis segala jenis lawak. Dia kata menghiburkan orang tu dapat pahala. Ya, menghiburkan orang, maksudnya bukan suruh orang gelak-gelak sampai lupa dunia. Itu salah faham. Nabi beritahu kalau kita tahu apa yang Nabi tahu, kita akan banyak menangis, jangan banyak ketawa. Kau tahu tu dia boleh jadi gelap hati. Sikit-sikit. Orang boleh mati tergelak kan, gelak-gelak. Terlalu banyak sangat, jantung tu dia tak boleh tahan. Kita nak buat orang gelak, penat. Jadi jangan gelak sangat, jangan terlalu syukur sangat, biar banyak sedih sikit. Ingat mati tu hati tidak mati. Saya ulang, mengingati mati, hati tidak mati. Bila kita tahu kita akan mati, hati kita hidup. Sebab kita akan buat benda yang Allah perintahkan, Nabi suruh. Nanti mati, lepas mati akan dibangkit pada mahsyar. Orang tak ingat mati, dia hidup dunia rasa macam tak mati. Dah berusia dah, tapi sibuk juga nak jaga kecantikan, nak jaga kosmetik, macam-macam penuh kan. Putih, pakailah putih, mestilah putih. Lepas tu ending last yang tak tahan. Tak sabar nak nyampah. Biarlah kan Allah buat kulit kita macam ni, orang Malaysia. Dah itu kejadian kita, cukup. Itu kita punya kulit kita. Orang Asia macam ni, dia tak ada putih melepak sangat. Adalah berapa orang sangat. Baik duit tu ambil, baik duit derma lagi baik. Buat benda lain yang bermanfaat. Terus sibuk dah, sampai masa kedut dah. Kedut tu normal dah. Sampai usia lanjut, dia memang akan kedut. Dulu kita masa muda muda tegar, sihat, dia akan begitu keadaan. Itu putaran manusia. Dia tak ada orang yang boleh jaga semua sepanjang hidup dia. Muda tak ada kan? Dia akan mati. Dan nak mati tak tunggu tua, tak tunggu muda. Sakit tak sakit, nak mati. Tengok main bola ada mati.
jatuh tu titim tu kan. Ada player titim tu. Mak hitam badan memang besar badan tak. Jatuh mati tengah main bola. Orang tengah berlari ada mati. Sebab itu mati dia tak tentu masa keadaan. Kita kena bersiaplah amalan kita. Kita hidup, malam ni kita hidup, esok Allah bagi hidup. Kita fikir dua perkara. Pertama, fikir untuk kita minta ampun pada Allah pada kesilapan yang kita buat banyak silap. Saya pun ada buat banyak silap, minta ampun. Tak tahu mana yang Allah ampunkan, mana yang tidak, minta lagi. Dan yang kedua, kita tambahkan amal ibadah. Mana yang belum buat lagi, kita buat. Allah bagi peluang hidup, buat lagi. Hidup lagi, buat, tambah. Biar dia beza lah. Kalau handphone ni, biar dia nak upgrade 6 bulan, setahun sekali. Ibadah pun biar upgrade sebenarnya. Apa beza Ustaz? Dulu maghrib 3, sekarang 3, apa beza? Nak upgrade tak mana Ustaz? Mai sini nak dengar Fatihah. Nak tahsin Fatihah, perelokkan Fatihah. Dah elok Fatihah, nak tengok takbir tu ihram macam mana, rukuk macam mana, segala pergerakan dalam solat macam mana, nak khusyuk macam mana. Itu semua perlu pada upgrade kita. Iblis syaitan dia hidup lama dah. Hidup lama daripada kita. Macam-macam seminar khusus dia buat untuk hasut manusia. Jadi kita baru-baru kena Islam, baru-baru nak beriman 10-20 tahun. Iblis dah puluh tahun dah, ratus ribu dah sejak zaman Nabi Adam dia hidup, dia ajar anak cucu dia. Jadi kita kena bersiap sedialah cabaran tu. Dia kena upgrade selalu. Kita datang dengan kuliah peringatkan, kita belajar lagi. Kalau belajar bab khusyuk dalam solat tak akan habis. Bikolah siri-siri lain pun akan ada beza. Jadi banyak yang kita nak kena upgrade, yang mana kita tak sedar, rasa-rasa sama je. Apa beza? Tak banyak beza. Kita belajar akan jadi banyak beza. Ikthiru zikraha dimul ladati wa mufrikul jama'ati. Ingatlah selalu perkara yang menamatkan kelazatan dan menceraikan golongan, iaitu kematian. Nabi suruh kita ingat benda yang akan habis. Ingat mati habis. Tak ada nikmat dunia. Ada yang akan bercerai terus dengan manusia. Ingat akan sampai masa. Sejam mata je, duit semua pergi pada orang lain. Yang kita duduk kejar. Ada seorang kata-kata celik pandai, manusia dia mencari perkara yang dia akan tinggalkan. Perkara yang akan tinggalkan harta lah. Dia cari. Dia lupa untuk mencari perkara yang akan menemani dia sampai ke lubang kubur. Amalan dia sibuk kejar dunia, jumpa berkawan, jumpa orang-orang gelak-gelak dan berhibur. Dia lupa nak cari amalan tu lah yang akan kekal dalam kubur. Yang kawan-kawan, duit ni takat dunia je. Pejam mata, duit pun pergi orang lain, kawan pun dah lari habis dah. Berapa sangat kawan yang ziarah kubur lepas dia kematian. Hari kematian dia lah, lepas tu berapa ramai. Jadi itu semua akan pergi. Yang kekal dengan dia amalan. Itu yang dia lupa nak cari. Dia lupa mencari perkara yang akan menemani dia dalam kubur. Jadi ingat, itu yang akan menemani kawan, kekasih, kekal kita. Isteri pun akan bercerai, mungkin kahwin, tak kahwin, dia lupa lah. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Suami pun kematian isteri tak lama, 3 hari je. Lepas tu kahwin baru dah. Jadi amalan yang akan kekal bersama dengan kita. Dan satu hadis Nabi yang panjang, keseluruhannya adalah pengajaran. Aku hairan terhadap orang yang yakin kepada kematian tetapi dia masih terus bergembira. Nabi kata, aku hairan kepada orang yang yakin terhadap neraka tapi yang masih ketawa. Aku hairan terhadap orang yang meyakini qada ketentuan Allah tetapi masih kecewa. Aku hairan terhadap orang yang melihat dunia, yang membolak-balikkan penghuni dia tetapi dia masih merasa aman terhadap dunia. Aku juga merasa hairan terhadap orang yang meyakini adanya hari hisab di kemudian hari tetapi masih tetap tidak beramal untuk berkala. Kita dah sentuh. Nabi pun rasa pelik, lama dah disebut rawahul Imam Ibn Hibban. Bahawasanya Nabi pelik orang yang tahu tentang kematian tapi dia sibuk bergembira, seronok-seronok. Orang tahu tentang neraka tapi dia masih ketawa. Orang tahu tentang qada tapi dia kecewa. Nak kecewa apa tuan? Allah dah tentukan. Nabi kata dia pelik tengok orang yang hidup dalam dunia ni, dunia memain-mainkan dia tapi dia leka lawa dengan dunia. Nabi kata orang tahu akan ada hari hisab, yang beriman kepada yaumul mahsyar tapi orang tak beramal, sebab di sanalah akan hitung amal baik dan amal jahat. Orang buat tak kisah.
Hadis yang lain Nabi sebut, tiap hari kubur ini menyeru kepada dengan nyaringnya, wahai anak Adam, lumpukah engkau kepadaku? Tidakkah engkau ketahui bahawa aku di tempat keseorangan, tempat kesunyian, tempat cacing dan tempat sempit kecuali Allah lapangkan baginya. Kemudian beliau bersabda, kubur ini adalah satu taman daripada taman syurga, dan dia boleh jadi lubang daripada lubang neraka. Saya pernah sekali di Mekah uruskan jenazah sampai ke kubur. Masa tu tolong kawan jemaah dia, jadi tak kenal, cuma giringkan sampai kubur. Masa nak masuk dalam tanah tu, di sana dia lain sikit. Dia punya kubur dia lain. Dia dah siap gali, dia letak batu konkrit, tolak batu tu dah ada lubang. Masa nak sambut tu saya turunlah bawah. Dia buka sikit je batu konkrit tu, ada 3 batu, 1 batu tolak, 2 lagi dia tutup. Jadi seorang masuk ikut pintu tadi. Bila saya duduk dalam tu, tinggi kubur tu lebih kurang tinggi saya sikit. Lebar pun takat nak tolak tangan pun tak cukup, mungkin depa, mungkin separuh lebih. Masa nak jenazah tu nak bawa turun, saya duduk seorang tu. Masa masuk tu sekejap dia macam lost sekejap, dia jadi hilang akal, macam tak tahu 10 saat macam aku kat mana. Sebab gelap, sesak nafas, tak selesa, panas. Kita jadi hilang sekejap. Sebab bila oksigen tak sampai kat kepala, kita tak boleh berfikir. Baru sudah dalam kubur, nak sambut jenazah, baru teringat sekali. Dan itu sekejap jenazah masuk dalam kubur keseorangan. Ni disebut tempat lubang cacing, tempat lubang akan dipatuk pula kalau jengkit.